Ni cara orang yang Nabi SAW didik ni. Ia sanggup berhijrah ke Madinah ni, lagu mana jiwa orang-orang ni? Lagu ni lah yang digambarkan dalam hadis ni. Jadi taksir, dia taksir lah betul. Nak bui jadi milik taksir. Kalau ada pun manihah orang panggil. Sebab itulah dalam tajuk ni manaihahum. Jadi orang-orang muhajirin mengembalikan kepada Ansar manaih. Manaih ni kurnia, pemberian. Pemberian lagu mana? Dia tidak bagi milik. Dah taksir? Taksir pokok tu, tanah tu taksir. Tapi untuk keperluan sementara ni lah, bolehlah ambil hasil dia. Tak ambil hasil dia sekadar gitulah. Ada orang ambil hasil lagu tu. Nak ambil tanah taksir. Nak kata ambil pokok tu pun jadi milik dia taksir. Hanya nak ambil buah. Kalau binatang taksir, ambil unta tu ataupun kambing tu taksir. Cuma ambil sekadar perlulah apa kita kata susu dia. Susu tu, dia tu sebagai manihah. Itu manihah tu diberi mengikut keperluan. Kalau dia nak, dia boleh ambil. Tetapi hak asal dia tu, jadi unta ataupun kambing ataupun pokok tu tidak dijadikan sebagai milik. Tidak dijadikan sebagai milik tu bukan kerana tak bagi, tak sih. Dia tak sih. Kalau nak buih pun sekadar tu je lah. Bila kita perlu, kita akan ambil. Pagi kau misalnya apa, susu ambil, minum. Lepas tu petang pula. Gitu je. Kalau pokok tamar tu pun lagu tu. Nak ambil buah dia bila perlu. Ada juga yang setara tu pun tak sih. Dia nak lagu mana? Dia nak ni kebun kamu, biar kami usahakan kebun. Kami usahakan kebun. Jadi dari segi tenaganya, tenaga kami. Lepas pada tu perbelanjaan lah untuk baja dia, untuk gapo ni, hak ni kami tanggung. Lepas tu hasil dia kita bagi separuh-separuh. Lagu tu. Kalau lagu tu tak apa, kami nak. Nabi SAW pun ayatlah kepada puak-puak Ansar tu, puak-puak muhajirin ni nak lagu ni. Kalau lagu tu tak ada arah nak kan, tak apalah, ikutlah. Lagu tu. Jadi ada dua macam. Dua macam. Maknanya hak satunya memang bukan dia ambil pemberian, dak lah sebagai upah lah, sebagai upah. Satu lagi memang ambil manihah tu ataupun manaih, jamak dianya. Manaih tu mana dia ambil sekadar yang perlu, selagi dia perlu. Setengah-setengah tu dia tak cara dah. Pokok Ansar ni, pokok ni berapa buah pokok ni, ni 10 pokok ni, kamu ambil lah hasil dia. Dia tak kisah dah tu. Ambil tak ambil pun dia tak kisah, tak cara. Dia tak pergi dah, tak tanya khabar dia, tak nak, ikut lah. Nak ambil banyak mana ikut. Itu manaih orang panggil, ataupun manihah. Ceritanya dia cerita sini. Mak Anas ni orang Ansar, orang panggil Ummu Sulaim. Mak Anas, Ummu Sulaim ni dia isteri kepada Abu Talhah pada ketika tu. Dia ni ada anak namanya Abdullah, adik-beradik kepada Anas lah, seibu. Anak kepada Abu Talhah. Tapi Anas ni dia tidak bin Abu Talhah, tapi dia bin Anas bin Malik kan. Ni apa? Sebab ayah dia lain. Itu dia nak ceritanya. Dia nak cerita. Jadi bila-bila tu cerita gitu. Mak Anas ni dia telah bagi dah kepada Rasulullah beberapa tandan. Beberapa tandan itu maksudnya bukan beberapa tandan, tidak, beberapa pokok dia bagi kepada Rasulullah. Yang mana akan adalah beberapa tandan pada pokok tu dia bagi kepada Nabi, ikutlah. Nabi nak makan sendiri ke, nak bagi kepada anak bini ke, nak bagi kepada keluarga ke, atau kepada siapa-siapa lah dia nak bagi, ikut. Tak apa, ikut Nabi lah, umum lah. Bagi gitu. Ya Nabi SAW pula, Ummu Anas bagi kepada dia tu, dia bagi kepada Ummu Aiman. Tu ceritanya. Ummu Aiman ni siapa dia? Hamba perempuan yang telah dibebaskannya, iaitu ibu kepada Usamah bin Zaid.
Tak apalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritanya bila selesai perang Khaibar tu, dan orang-orang Yahudi harta benda pokok dia tu boleh ke orang Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam balik ke Madinah. Bila begitu dah bagilah lah harta ghanimah tu, bagi. Bila bagi, orang-orang Muhajirun boleh ada bagian masing-masing. Dia pun bagi balik mana ya. Yang puak-puak Ansar tu bagi kepada dia berupa buah-buah dulu, dia bagi. Berapa tanda dia kira. Berapa kita ambil dia dulu, dia kira. Ni jiwa dia, tidak kata nak menumpai belas ihsan orang semata-mata, tidak. Dia tidak lagu tu. Sahabat-sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dia kembalikan kepada mak saya beberapa tandan hak dia ambil tu, dia bagi juga. Rasulullah sendiri pula, bukan kata dia sahabat-sahabat Muhajirin yang lain, dia dia pun lagu tu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bagi kepada Ummu Aiman sebagai ganti kepada hak dia bui daripada hak Mak Anas bui tu. Dia bagi daripada hak dia sendirilah. Sekarang ni dia sudah ada milik dia sendiri dah. Bila perang dengan orang Yahudi gapo ni, orang Yahudi lari dah. Jadi adalah harta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tu dia bagi daripada hak tu lah kepada Ummu Aiman sebagai gantinya. Yang mana hak kemudian dia cerita dalam riwayat, hak kemudian tu lagu mana, cara dia ganti tu lagu mana cerita. Di sini dia sebut gitu je. Reka. Cerita Ummu Aiman ini pula, dia ni mak kepada Usamah bin Zaid. Dulunya dia ni hamba kepada Abdullah bin Abdul Muttalib, yang ni ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni orang Habsyah. Bila mak Nabi, yang ni Aminah, melahirkan Rasulullah, lepas pada ayah dia mati, mana Rasulullah ni mana tak ada tengok ayah dia lah. Tak ada tengok ayah dia. Sini dalam hadis ni kita dapati cerita tu. Ummu Aiman ni lah mengasuh dia ni, sejak kecil sampai ke besar lah Ummu Aiman. Bila besar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merdekakan dia. Jadi milik dia lah. Mak dia pun tak ada dah, jadi boleh ke dia lah. Hamba tu kan jadi harta zaman itu. Harta. Lepas dia merdekakan, dia kahwinkan dengan Zaid bin Harithah. Lepas pada tu boleh Usamah tu. Gitu. Dan cerita dia ni 5 bulan je lepas pada Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dia wafat. Maknanya tak lama hidup dia selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita dia. Dalam riwayat yang kedua ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendapat beberapa pokok tamar, diberikan oleh seseorang lah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang bagi. Jadi bagi itu sebagai manihah tadilah, sebagai manihah ataupun manaih. Yang ni bukan sebagai milik. Sebab apa? Sebab dia tak sah milik. Apa tu dia jadi tak, asalnya nak bui milik lah, tapi tak sah. Jadi bui. Bila Quraisyah dan Nadir, yang ni puak-puak Yahudi ni dikalahkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mula bagi apa yang orang tu bui ke dia tu, dia bagi balik. Dia bagi balik. Anas kata, dah bagi balik lagu ni, asal dia mak dia bui tu tak kira. Kalau Nabi nak buat milik dia pun tak apa. Tapi dah dia pun nampak lah orang lain Nabi bagi balik. Maknanya hak kita ni pun dia pun anggap bukan bui milik lah tu. Mana dia anggap sebagai manihah sahaja. Dia nak bagi balik gitu, kamu pergilah minta dengan Nabi lah. Pergi minta dengan Nabi. Dia suruh Anas, anak dia, pergi minta dengan Nabi. Apa yang mereka telah bui kepada Nabi itu, bagi nak bui balik semua ke, ataupun nak bui balik sebahagian, apa ikut dia lah. Dia nak bui sebanyak mana, gilah dia bunyi kata nak bui, dia ambil lah. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam pula hak mak Anas bui ke dia tu, dia bui kepada Ummu Aiman. Jadi Ummu Aiman bila pergi ni, Anas ni pergi nak ambil
Ni Ummu Aiman pun marah lah. Dia kata Nabi bui ke dia dah. Apa nak ambilnya? Dia pun kain ni ambil letak di tekuk dia eret ummu ni. Dia kata gitulah orang tua kan. Dia nak marah lah. Mana dia tak akan bui kepadamu, dia bui kat aku dah. Dia kata Nabi SAW pun tahu bila begitu cerita je. Nabi SAW pun katalah kepada Ummu Aiman, dia pergi, dia pun kata biarlah bui ke dia, kata dia. Tak apalah saya hati. Kalau kita kata dia panggil mak, mak saya bui ke mak. Ni hak lain lah. Dak kerah macam dia. Nabi kata tak apalah, sekali ganda, 2 kali ganda. Lepas tu segini-gini sampai 10 kali ganda. Barulah dia lepas Anas itu. Itu ceritanya. Jadi apa cerita ni, macam sahabat-sahabat ni kan, dengan harta di lagu tu, satu pihak nampak tak sih sangat milik. Nabi SAW tu tak sih apa ya, suruh pergi minta pula dengan Nabi tu. Suruh pergi minta. Ni dia Mak Anas ni, sahabat-sahabat ni di situ dah tahu dah nak, dia akan bui ni lagu ni. Daripada dah ke orang lain, baik dah kita, dia nak berkat tu. Hak Nabi bui tu, bila Nabi bui balik tu, ada kelebihan tu untuk kita tu. Sebab daripada tangan Nabi SAW, daripada dia bui ke orang lain, baik boleh kita. Dia kok mana-mana pun dia akan bui apa. Dia akan bui apa. Baik kita ambil, kita ada berkat tu. Kok tu maksud dia ni. Yang apa di Ummu Aiman ni bergomor tu, sebab dia ingat kan Nabi SAW bui itu sebagai milik. Sedangkan Nabi SAW bukan bui sebagai milik. Ini manihah. Manihah ni hak asas dia tu, tanah dan pokok tu tidak jadi milik. Cuma yang boleh ambil munafaat dia tu. Munafaat itulah yang dipanggilkan manihah. Dia silap faham situ. Sebab tu dia ingat dah bui dah jadi milik dia, apa-apa nak ambil kan? Jadi milik kita, kita boleh pertahankan, tak apa. Kita boleh pertahankan. Ini menunjukkan sahabat-sahabat ni dia ada harta ni, maknanya kena sayang. Itulah ajaran Nabi SAW, sahabat-sahabat tidak salah sayang, dan kita pertahankan hak kita. Boleh, tidak jadi masalah. Tetapi Nabi SAW kata biarlah tu tak ada sebenarnya mana. Ni kita nak bui ni, sebanyak ni. Jadi akhir sekali selesai cerita tu. Jadi hak nak rakyat sininya apa dia? Sahabat-sahabat Muhajirin ini dia tidak ambil. Dia tidak buat harta Ansar nak bagi itu, tidak. Tu. Akhir sekali apa-apa Ansar ni bagi tu jadi sebagai manihah ataupun manaih sahaja, yang kemudian dikembalikan semula kepada tuan dia apabila tidak diperlukan lagi. Boleh. Kita nak buat kebajikan ni tidak semestinya dengan bagi semua sekali. Kita bagi munafaat dia, boleh. Bagi pinjam, boleh. Dapat pahala dah juga lah. Ataupun kalau suppose ini ni kambing, dia ada kambing, ambil lah. Bukan bui kambing tu, bukan boleh jual kambing tu, tapi nak ambil munafaat. Nak ambil munafaat kepada dia, susu ke, kita kata kalau beri tu kita kata nak ambil bulu dia ke apakah, boleh. Kalau kamu nak ambil, boleh buat lagu tu. Tidak salah. Begitu juga kalau pokok buah dia musim ni, semusim ni, kamu ambil lah, ikut kamu lah, nak makan ke, kamu nak jual ke, nak apa ke, ikut. Dia kenal kau orang tu, dia masa nak bui dengan cara lagu tu, semusim ni nak bui. Ataupun berapa pokok, berapa pokok, 10 pokok ni ambil. Itu satu bentuk nak buat kebajikan juga. Nak buat kebajikan ni macam-macam cara Nabi SAW ajar ni. Tidak kata bagi pokok jadi milik dia, bui tanah, tak mesti kata tu. Boleh bui dengan apa cara pun. Dan itu dipanggil manihah. Manihah. Seterusnya ini berkait dengan jihad lagi. Bila jihad dapat ghanimah, bila dapat harta ghanimah ni di negeri musuh tu, sebelum bahagi, boleh kau nak makan, kau nak pakai, kau pakaian dia, ataupun lagu tu nak ambil munafaat hak dia tu, boleh ke tidak? Itu ceritanya hak ni. Riwayat daripada Abdullah bin Mughaffal